Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma ya 'alim ya rabbal alamin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil Amin. alamin. Baik, kita masuk dalam surah Al-Asr, antara surah yang paling pendek sekali lah dalam Quran. Cuma walaupun 3 ayat, tapi ayat dia panjang juga lah. Yang terakhir tu. Jadi tak rasa pendek lagi lah. Melainkan yang kalau baca pendek ni Al-Kawthar pendek. Al-Ikhlas dan sebagainya. Tapi kalau 3 ayat antara surah ni adalah surah Al-Asr. Iaitu surah yang diturunkan di Mekah. Dan surah yang ke-103 lah. Jadi dalam tafsir Syekh Muhammad Abdu ada menerangkan dalam tafsir Juz' Amma dia bahawa memang adat bagi manusia ataupun lebih-lebih lagi orang Arab ni lah, dia akan membicarakan soal kehidupan yang seharian dia ni. Macam sekarang ni tukar dah kot, mungkin malam sekarang. Tapi orang dulu petang. Petang-petang dia lepak jam. Kalau sekarang ada kat ni, pakcik-pakcik lepas asar dia lepak kat kedai mamak lah. Menceritakan mengenai kehidupan dia yang seharian dan ke depan lah. Masalah negara. Masalah-masalah tu biasalah tu. Jadi kerana banyak sangat percakapan yang terlantun, maka kerap kalilah kejadian berlakunya pertelingkahan. Kalau kat Malaysia ni, masuk bab politik memang gaduh sikit lah. Tapi memang kelang kabut sekarang kan. Tak apa. Itu kita urus, kita serah kat Allah lah. Boleh? Jadi bersakit-sakitan hatilah sehingga menimbulkan permusuhan. Dan ada yang sampai mengutuk pula waktu asar. Macam biasalah kita. Dia zaman ni antara mangsa tuduhan manusia. Macam orang dulu cakap, orang dulu lain Ustaz, orang sekarang lain. Macam tu. Zaman dulu okey, zaman sekarang dia kira zaman pula. Padahal zaman tak ada kena-mengena pun, 24 jam pula. Zaman tetap 24 jam. Yang bermasalah tu orang tu, tapi orang biasa lah, dia akan salah yang lain lah. Dia akan salahkan zaman, dia akan salahkan macam-macam lah. Jadi, maka disebabkan kerap duduk waktu asar, maka asar pun kena tak? Ni semua tu kata jangan lepak petang. Petang masalah, lepak-lepak bergaduh ha. Petang ni suai sikit. Suai pula, petang pula kena. Ayu. Boleh? Maka disebabkan banyak pertelingkahan berlaku pada waktu itu, maka datanglah ayat ini memberi peringatan. Yang ni Muhammad Abdul cakap lah. Tu yang dikatakan wal asri kat situ, dia kata demi waktu asar. Dia ada 2 terjemahan kan. Al-asr, waktu asar. Okay, demi waktu asar. Tapi masalah sekarang ni, datang ayat ini demi asar, perhatikan waktu asar. Jadi dia kata kat sini bukan waktu asar yang salah. Yang salah tetap manusia yang mempergunakan waktu yang salah. Macam Tuan Zul petang-petang buat apa? Tidur. Tak gaduh lah, tak gaduh. Ada lah. Round-round lah keliling Ustaz. Ada? Gardening. Okey, jadi ada yang mengatakan dalam surah ni, dikatakan teguran-teguran kepada manusia lah yang bercakap, ni sampai ke waktu asar tu berburak-burak. Kadang-kadang ada yang bermegah-megah dengan dirinya, ada yang bermegah-megah dengan hartanya. Manusia burak dah. Dia ceritalah tuntang. Lepas tu bila dah bermegah-megah dengan diri dia, maka dia akan merendahkan orang lain pula. Yang tu perangai dia lah. Tentu akan ada yang dihinakan.
maka timbullah silang sengketa orang kata tu. Lalu kamu salahkan waktu asar padahal kamulah yang salah. Padahal kalau kamu percakapkan apa yang berfaedah dengan tidak menyinggung perasaan teman lain kamu tu, tentulah waktu asar dapat membawa manfaat pula kepada kamu. Jadi ini adalah salah satu tafsir. Wal as demi asar. Baik, dalam tafsir yang lain pula ada yang mengatakan al-asr daripada kalimah masa. Sebenarnya bukan masa ni al-asr. Asar ni adalah yang tepat dalam bahasa kita adalah zaman. Baik, apa beza masa dengan zaman? Zaman panjang. Panjang. Zaman. Boleh? Satu zaman. Satu dekad, satu zaman. Tempoh masa. Satu tempoh masa yang panjang kan. Zaman tu satu. Baik, zaman ni adalah menunjukkan kepada masa dan kejadian yang berlaku dekat dalam dia. Contoh kita panggil zaman Jepun. Macam tu. Maka apa yang berlaku daripada tahun 1940 sampai 40 43. 45. 45. 5 tahun Jepun duduk. 45. 44, 48. 45. 5 tahun. 45 masa Hiroshima jatuh tu yang Jepun terus surrender tu. Bom Hiroshima. Apa dia maksud dia bang? Masa dan Masa apa dan yang kejadian. Masa waktu. Maknanya al-asar adalah masa tu, waktu tu, tarikh tu. Dan apa yang berlaku masa zaman tu dipanggil sebagai al-asr. Itu yang kalau zaman jahiliah Arab sebut al-asrul jahili. Kalau masa ni dia lebih kepada spesifik sikit lah. Tapi asar ni so apa yang berlaku di dalamnya. Boleh? Maka masa keseluruhannya waktu-waktu yang kita lalui dalam hidup kita, zaman demi zaman, masa demi masa. Maka dalam bahasa Arab dipanggil sebagai al-asr. Jadi kita ada masa jajahan Jepun tadi tu. Kemudian kita ada macam-macam al-asr. Maka berputarlah dunia ini dan berbagailah masa yang dilalui, suka dan duka, naik dan turun. yang dah berlalu maka tinggallah kenangan. Dan ambillah Tuhanlah masa yang lalu menjadikan masa itu sumpah. Benda-benda yang dah berlaku semua ni dipanggil sebagai datangkan di dalam surah Wal-Asr, iaitu salah satu makhluk Allah yang hebat juga lah masa ni. Mana yang dah terlepas tu dah selesai. Sekarang ni ke depan. Maka diambillah Tuhan masa menjadi sumpah atau menjadi sesuatu yang mesti diingatkan. Allah kata itu lah. Kita hidup di dunia ini melalui masa. Setelah itu kita pun akan pergi. Dan apabila kita pergi, artinya kita telah tiada, matilah. Maka habislah masa yang kita pakai. Dan yang telah lalu tidaklah dapat diulang lagi. Masa itu juga akan terus dipakai oleh manusia yang tinggal, silih berganti. Ada yang datang, ada yang beranak dan ada yang telah dipergikanlah. Maka diperingatkan dalam surah Al-Asr. Jadi Imam Syafi'i kata surah Al-Asr ni, kalau nak Allah tak turunkan surah lain, Al-Asr cukup memadai untuk manusia. Itu padat tak padat surah Al-Asr walaupun 3 ayat. Baik, ada soalan tak? Nanti apa yang kita buat ni, kat dalam surah ni ada bagi tahu. Yang sahabat-sahabat lain pun kaedah dia macam tu. Boleh? Sahabat-sahabat pula lepas dia dah ada teguran sebegini, diorang petang-petang pun lepak tak. Tapi bila nak bersurai je, diorang kata kita tangguh dulu majlis kita ni dengan tasbih kafar. Jadi apa yang kita buat selalu dalam kelas tu adalah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Kemudian dia baca surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika wa tu wal asri innal insana. Baik, bila kita jumpa je ayat macam ni dan apabila kita ingin membahaskannya,
Maka yang pertama sekali, step yang pertama lah, iaitu keluarkan semua yang ada dalam kad hijau dan ungu itu. Maka kita akan menguasai beberapa perkataan bahasa Arab ni lah. Mana yang ada kad hijau dan ungu? Ada. Apa dia? Wow, wow, ada. Inna. Inna, aywa, lagi? La. Ha. La. Fi. Fi. Fi Macam tu. illa. Belum La. lagi. Illa tak masuk dalam filem ni. dalam rakaman kita. La apa lu? Lam tu. Okey. Campur dengan yang bahasa Melayu yang kita tahu adalah Nas. Insan. 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 asar. Asar ni kalau kita ambil yang demi waktu asar itu. Asam. Jadi Insan. kalau kita kuasai perkataan Quran ni dengan syarat kena ingat kad hijau dan ungu. Lafi. Jauh dan ungu. Boleh? Yang tak tahu adalah khusrin, barulah kita boleh buka kamus dan kita akan sebut khusrin adalah kerugian. Kamus Husrin. Lawan kepada khusrin, boleh tengok terus dalam kamus khusrin ya. Lawan kepada khusrin adalah robah. Robak. Robak. Untung. Untung ataupun Dia ar-ribah. rugi lah. Usrin tu rugi. Khusrin ni rugi, yang ni untung lah, ataupun robah. Baik, tak apa. Drive through juga. Dalamnya dipersilakan siapa-siapa yang ingin membahaskan. Saya rasa apa? Cikgu Mazni dah lama tak bahaskan. Cubalah Ustaz ya. Ustaz. Okey, baik. Keluarkan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi zaman, Demi masa lah kita ambil. Sebab Raihan dah nyanyi macam tu kan. Jadi kita dah boleh kecil dah dengar tu. demi masa, Demi masa kan. sesungguhnya insan, manusia lah, ramai Ustaz kan? Sesungguhnya Setiap manusia. Sesungguhnya insan, Insan ni manusia, semua ramai tadi. Setiap. Insan ni seorang ke ramai? Ramai. ramai. Kalau seorang apa Arab sebut? Tak tahu. Anas. Anas. Anas tu seorang ke ramai? Seorang. Anas. Anas ramai. Balik anak ramai insan tu. Insan ni adalah seorang. Baik, tapi ada insan di sini bermaksud setiap orang. Setiap insan, Setiap manusia. setiap manusia. Kemudian lam makna apa? Benar-benar Benar. di ataupun di dalam nak kot Ustaz kan? Di dalam khusrin, kerugian. Okey. Lepas tu dia punya pecahan dia. Okey. Wa harf atof demi. Tak boleh. Haraf ataf mana ada terjemah demi? Sorry, bukan. Taukid Ustaz, lupa. Haraf taukid. Taukid. Sorry. Tak bukan istinaf ke Ustaz? Apa dia? Bukan istinaf ke? Sebab dia mula ayat. Tak, yang ni wow tu makna demi tu. Cuba buka kad warna ungu. Ungu je, ungu. Ya. Tengok kad warna ungu tu, tengok kat haraf taukid tu, ada tak wow? Ada. Ada. Oh, dia demi situ ya. Bukan Yang tu wow istinaf lah. demi tu. Wah sumpah. Huruf taukid. Wow sumpah mungkin, wow faham.
Taukid.